Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Ini mungkin antara tutorial yang agak panjang, so bear in mind lah, bahawa kita akan bincang tentang macam mana nak upload file. Kita nak buat satu modul untuk upload gambar file gambar kepada kita punya Laravel server system. So overview untuk output pada hari ini adalah okey, kita nak buat satu page yang lebih kurang macam ni, yang mana kita boleh insert record. Sebelum ni kita dah ada buat insert record, cumanya kita tak ada file upload punya features. Jadi kita akan cuba tambah di sini. Bila kita nak upload file, obviously kita kena simpan dia punya nama file lah. Dan obviously file tersebut pun kita kena simpan dalam server. Untuk tutorial ni kami tak guna kaedah simpan file masuk dalam database. Sebaliknya kami gunakan gambar tersebut di-upload masuk ke dalam kita punya web server. Okey, kepada web server. So selepas kita upload file ni, file image ni, kita akan tunjuk bukti dalam show untuk kita paparkan gambar yang keluar lah. Sebenarnya kita boleh upload apa juga, by right fundamentals je, kita boleh upload apa juga file ke dalam server. Cumanya kalau dinasihatkan oleh orang yang suka orang yang enthusiast dengan security, web security, supaya hanya supaya ada filter jenis file tu, supaya ialah kadang-kadang hacker ni dia tanam backdoor melalui file upload ni, so that dia boleh tanam contohnya exe file ataupun script file, so that dia boleh somehow lalu benda tu dia boleh take over the server. Tapi untuk tutorial kali ni kita cuba macam mana nak upload hanya spesifik file image saja, contohnya macam PNG, JPG dan IMG, GIF, sorry, nanti kita betulkan. Okay, so lepas upload kita akan display pada show. Okay, so macam biasa, saya tak claim yang software ataupun sistem yang kami develop ni, kod yang kami develop ni adalah 100% secure. So pastikan siapa-siapa yang nak guna untuk deploy real system diorang, pastikan rujuk dengan pakar security, web security. Dan obviously kalau korang nak tengok dia punya kod dalam ni, kod-kod dalam ni, korang boleh rujuk dalam GitHub kami. Boleh rujuk dalam GitHub kami, dan boleh juga kita clone GitHub daripada tutorial T12 yang mana kami tunjuk. Boleh rujuk dalam YouTube channel FSTM Quiz. Carilah FSTM Quiz. Okay, so sebelum tu, oleh kerana kita nak simpan file name ni tak pernah wujud lagi. File name ni tak pernah wujud lagi sebelum ni, dalam exercise sebelum ni. Sekarang ni kita dah exercise ke tutorial yang ke-20. Sebelum ni kita tak letak file name. Tujuan file name ni apa? Nanti kita akan buat satu sistem untuk rename nama file yang kita upload, yang user upload, dan nama file tu saja dengan berserta dengan extension dia, contohnya JPEG ataupun PNG, dia akan simpan dalam kolom ini. Table apa? Table trainings. Jadi untuk tujuan itu kita akan what we call as, kita akan alter. Kita akan alter kita punya table trainings dengan menambahkan beberapa field lagi, iaitu so korang kena buat ni lah, make migration alter training. So pastikan kita dah on kita punya web server bersama database. So kita lihat kita punya database, type password, then kita ada table trainings. Kita lihat data dia macam mana. So tak ada field untuk simpan file name, tiada lagi, belum lagi.
Jadi kita terpaksa zoom kejap. Ok, so setakat ni kita cuma ada ID, title, description dan trainer. Created add, update add. Ok, file name tak ada. So kita kena restructure dengan menambahkan beberapa table lagi lah, beberapa field name. So macam mana kita nak restructure? So kita boleh run ini untuk buat satu migration file. Kita boleh run dalam PHP Artisan make migration, create satu nama migration file yang mana kita akan alter kita punya table trainings. Ok, so kita besarkan sikit. Ok, apa arahan tadi? Ok, kita besarkan lagi. So arahannya adalah PHP Artisan make migration, dan bagi nama migration file tu lah. Alter, contoh dia lah. Mana tadi? Contoh dia alter, contoh nama dia lah, alter trainings. So kita nak run satu alter punya command dalam migration file ini untuk kita amend ataupun tambah field. Trainings add image file name. So lebih kurang macam tu lah. And then selepas kita execute command ini, rujuk dalam kita punya Sublime. Ok, Sublime kita rujuk dalam database migration. Zoom kejap. Ok, database migration, besarkan sikit. So nampak? Ok, kita ada satu migration file, nama dia alter training add. Ok, so double klik ni dan kita nampak ada ni lah, kosong macam ni. Ok, so apa yang kita nak write dalam file alter trainings add image file name ni adalah, ok, kita akan lihat macam mana kod kita. Ok, ok, so kita akan tambahkan function, file name, mime ni tambahan lah kalau korang nak simpan, dan original file name. So dua ni tak perlulah, kot aku just fokus kepada file name sahaja. Then korang akan masukkan juga kat sini satu foreign key lah, yang mana kita akan gunakan nantilah kalau kita ada buat tutorial berkaitan dengan one to many relationship, something like that. So itu kemudian, maksudnya mime ni korang boleh masukkan, original file name pun boleh masukkan, tapi untuk hari ni aku rasa tak sempat nak buat yang tu lah. So kita akan masukkan skema table. So kita akan pergi kepada table trainings. So kita akan apply alter ni kepada table trainings. Got it? And then apa? Kita akan ada function, satu function blueprint table. Ok, ni kita bawahkan sikit, function blueprint table. So yang mana dalam function ini kita akan tambahkan apa? Kita akan tambahkan table, satu kolom, iaitu
string file name. Saya terpaksa letak nullable dulu sebab ada tendensi untuk kita untuk user create satu record training tanpa masukkan gambar lah. So kita set dia nullable. Maksudnya it's optional untuk dia upload gambar ataupun tidak. So that later kemudian dia akan boleh upload gambar tu lah, no problem. So ini tambahan lah untuk kita buat ID admin. So ini akan jadi foreign key untuk kita tag siapa admin yang create data tu lah. So itu mungkin kemudian lah, dia punya training yang kemudian. Tapi sekarang ni kita terpaksa juga letak dia nullable sebab kita nak bagi data tu optional. Untuk masuk ataupun tidak, dia adalah optional. So kita dah ada function up, table trainings, bla bla bla. So patutnya ada function down ni. Tapi tak apa, function down nanti korang rujuk dalam apa? Dalam GitHub lah. Kat mana GitHub kita? github.com/Lara7. So itu aku tak tunjuk kat sini. Kau boleh refer kemudian lah. Korang boleh refer kemudian dalam GitHub. So just nak bagi dia cepat. Mana seterusnya? Okay. So bila kita dah ada alter table punya structure ni ataupun arahan ni, so in order nak jadikan dia appear dalam database kita, nak appear dalam database kita, kita kena run migrate lah. So macam mana? Kita pergi kat sini. Okay, tadi kita dah buat alter training table. Sekarang ni kita buat php artisan migrate pub. Okay, so dia dah inject masuk table yang dua tadi, kolom yang dua tadi masuk ke dalam table trainings. So nak confirm, kita pergi ke sini dan kita refresh. Letak file name. Okay, ni ada file name, ada ID name. Kalau yang ID name ni kemudian lah, yang file name ni korang boleh tarik ke tengah sikit. Okay, macam tu lah. Okay, so sekarang ni kita dah ada table lagi. Kita dah ada kolom file name. Okay, kita dah ada table file name. So seterusnya apa? Seterusnya stepnya, saya tak overview hari ni. Saya just bagi tahu bahawa kita nak upload gambar dan display gambar tersebut. Kalau kita overview, screen dia banyak dan dia ambil masa sikit. So sekarang ni kita akan buat kita punya apa ni, kita punya modul ataupun satu input control untuk upload. Okay, untuk upload file. So apa yang kita kena ada dalam form adalah satu, kita kena tambah dalam encryption encode type. Okay, ini mesti ada encode type multi-part form data. So ini adalah mesti untuk kita upload file dalam borang. So ini adalah mesti, dan kemudian kita akan tambah satu lagi input type file. So ada dua item kat situ. Apa dia? Ni multi-part form data, dan ada satu lagi adalah input file, nama dia attachment, dan seterusnya fillable. Okay, tak apa, kita pergi dulu kepada kita punya D. Okay, so yang ni save. Kita biar P dulu.
Tak nak confuse, kita tutup. Tapi kalau tak nak tutup pun tak apa. Dan kita pergi kita punya create form. Create form kat mana? Create form. Sorry, dalam resources, views. Saya zoom dulu. Okey, sekejap saya, sekejap korang. Belah salah. Trainings. Okey, dalam resources, views, trainings, script. Okey, nampak di situ. Okey, zoom out sekejap. So apa yang penting adalah kita nak letak training controller bla bla bla. Okey, kat sini form action, name action, method post. Okey, lepas tu kita ada letak apa ni? Encryption type, encode type sama dengan multipart / form data. Itu satu, settle multipart form data. Kemudian sebelum kita submit, okey, ni submit button. Ni komen ya dalam HTML. Okey, kita buat apa pula sini? Kita nak tambahkan upload input type file, Okey, so apa yang kita nak letak dalam ni adalah input type sama dengan file, dan kita bagi nama name. Saya gunakan attachment. Okey, spell betul-betul attachment tu. Okey, kita bagi nama attachment. Betul? File name attachment. Okey, file name attachment. So kita ada button, kita dah ada form, kita dah boleh try execute sekejap form tadi. Semacam biasa, kita pergi kat menu www Laravel 7. Okey, alamak, kena sign in. Bro, dia tak, sorry. Sorry login je. Ini di mana? Login SB admin layouts. SB admin 2 resources view SB admin 2. Alamak, lupa pula. Okey, tak apa. Kita adjust sikit. Mana? Sebab kita tak check authentication. Sorry ambil masa sikit untuk kita tengok dalam layout SB admin 2 auth. Ini sepatutnya kita buat if sorry, guess lah. Saya gunakan guess yang lain tak ingat sangat. And if sorry, else. Ini tambahan
Okay, nevermind. Okay, email address ada lagi tak? Tak match. Tengok. Tak match juga. Sekejap, okay, sorry. Okay, kita insert ni record. Ni nampak ada yang ni. So ada yang ni, tapi dia tak boleh function lagi sebab sebab apa? Sebab bila kita ada satu apa benda ni, bila kita ada satu, sorry form minus control. So bila kita ada satu ni, satu tak cantik lah pula. Upload image file only. Okay, so bila kita ada satu form ni, satu input file ni, kita tak boleh simply upload lah. Tak boleh simply upload. Sebab apa? Kita kena handle dia dalam controller. Kita hantar ke mana data ni semua? Kita hantar kepada training controller at store. Okay, training controller at store. Kita tengok training controller. Training controller macam biasa di dalam app, http, controllers, training controller. So, sekejap. Situ. Okay. Okay, app, http, training controller. So, biasalah pasal file kita ni banyak. Jadi, dia akan ambil masa untuk kita locate lah. So along the way tu korang akan hafal lah. Okay, so apa yang kita akan buat kat sini adalah kita akan check ada tak sebelum kita save. Kita akan check di sini ada tak file uploaded. Okay, ada tak file kita upload? Ada tak file yang user upload? Ada tak file? Macam mana kita nak check ada tak file? Kita rujuk balik. Oh sorry, alamak. Okay, ini kalau slide seterusnya tu dia ada satu fillable. Dia ada satu fillable. Korang boleh tambahlah file name ni dalam fillable. Sebab fillable ni adalah tempat untuk kita register field yang boleh di modify oleh pengguna. Okay, so korang tambahlah kat sini dalam fillable. File dekat mana? app training.php fillable. app training ni. app training dalam fillable korang tambah satu file name, satu lagi yang kita buat tadi id admin. So kalau korang ada tambahan lagi field apa yang nak dipakai, just tambah je lah dan seterusnya macam tu. Okay, sekarang ni kita ada dua. So kemudian nanti kalau ada field yang lain korang kena tambah kat sini. Kalau tak dia akan block daripada dimasuki oleh data pengguna. Okay, so sekarang ni okay, oleh kerana kita nak kena validate dia punya file type. Kalau kat sini aku beritahu JPEG, PNG dengan BMP, satu lagi GIF. Okay,
Nanti kita adjust balik. So macam mana nak buat validation ni? Okay, kita buat macam ni. Okay, ada dalam nota dalam slide. Okay, if request has file attachment, then kita akan validate request tu dulu. Okay, kita akan validate request tu dulu. If request has file tu maksudnya dalam attachment punya file input, kita ada file, maksudnya user select file. So has file ni maksudnya kalau katakan user pilih satu file, masukkan dia, klik macam tu. Kalau user ada select satu file dan upload, itu maksudnya dia ada has file. So kita buat if has file training controller, kita patah balik kepada training controller dalam store, training controller store. Okay, training controller function store. Okay, so if okay, request has file pada attachment. Okay, if request has file pada attachment, then korang akan validate dia. Ada satu function validate. This validate. Okay, this validate. So korang akan validate lah, buat validation. So apa yang validation ni akan buat? Satu, dia akan rujuk kepada data dalam proses. Minit dulu. Satu, request, apa data dia yang dihantar dalam borang. Dan satu lagi, kita akan buat apa tu? Okay, attachment. So, attachment kita adalah attachment. Sorry, nama dia adalah attach. Okay, kita confuse sebab sama ada i ataupun tidak, ini tertakluk kepada kita punya borang tadi lah dalam create. Okay, apa nama yang kita pakai? Attachment. Ni attachment. Jadi dalam training controller, whatever file yang tadi kita nak rujuk, kita kena gunakan attachment. Okay, boleh. Attachment. Then dia akan lihat apa kita punya MIME value. Okay, MIME value kita MES. MIME ni macam file type lah, JPEG. Kalau nak consider lain, kita boleh gunakan JPG. Sebab file JPG ni kadang-kadang extensionnya JPEG ataupun JPG. Lepas PNG, kalau korang nak gunakan BMP, ataupun satu lagi kita boleh gunakan GIF. Contoh dia lah. Okay, dan kita set maksimum file yang kita boleh upload sebagai 2048. 2048 tu merujuk kepada apa namanya, kalau tak silap 2 megabyte. Okey, merujuk kepada 2 megabyte. Dan kita akan rasanya kita tak boleh letak space kat situ, so kita kena tambah sambung lah. Ni tarik sini. Okey, so seterusnya apa benda yang kita kena buat? Okey, kita akan adakan errors. Mana errors kita? Errors. Okey, di sini errors. Ini lebih kepada validation, lebih pada validation. So errors kita, apa yang kita nak senaraikan errors kat sini seperti mana yang kita nak
kita paparkanlah dalam required is required. Ini lebih kepada yang mandatory punya mandatory punya field lah, especially yang tak nullable. Yang non nullable kita kena register dia lah untuk sebagai required. Tapi yang tu saya tak buat sekarang ni. Only ni korang boleh salin lah ni. Only only JPEG. Korang buat macam ni lah, space. Saya ni lebih kepada string punya display, dan with maximum file size 2048 kilobyte. Korang tak faham kilobyte kot, 2 megabyte lah. Okay, delete. Tengok macam mana dia buat. Kita so ini baru verification process ataupun validation process. Baru je validation process. Belum lagi proses yang seterusnya, iaitu ni panjang sikit hari ni, sebab tu dah warning lah. Okay, kita akan lalui proses yang panjang. Okay, so kini kita end validation. Kita selesai validation, and then kita buat file name. So kita akan regenerate, regenerate file name yang user upload. Kenapa nak regenerate? Sebab kita nak minimalkan redundant ataupun clash dengan file yang sedia ada lah. So bila dia clash dengan file yang sedia ada, dia akan so saya akan start dengan date. So nak maksudnya nama nanti dia akan start dengan date tahun, month, day. So ni korang rujuk kat function date lah. Okay, php.net/date, php.net/date. Korang boleh rujuk kat situ. Masa sebelum ni pun kita dah belajar date dalam hello PHP, hello world PHP. So kita akan letak dash, itu adalah concatenation. Lepas tu letak dot lagi, concatenation. So kita akan request data daripada nama file. Okay, kita get title. Ini adalah original title daripada file yang user upload. Okay. Lepas tu kita akan ikuti dengan dot. Okay, dot, dan diikuti dengan get client original extension. Request dot apa tu, attachment get original get client original extension, client original extension. Oh, panjang.
So nanti dia kita akan generate example lebih kurang macam ni lah. Let's say hari ni adalah 2020 tahun 2020 dash 04 dash 06. Terus ada dash lagi, dash yang ni datang list ni, request get title. So contohnya kalau title file tersebut training, contohnya yang pendek Laravel 101 contohlah. So tambah dengan dot png, itu takluk pada nama file lah daripada get original extension dari sini. Okay. So nama file kita akan jadi lebih kurang macam ni lah. So ada tarikh kat depan ni dan dia akan followed by nama the actual file dengan the actual extension file extension. Okay, so lepas tu kita akan capture file name, kemudian kita akan save lah. Okay. Okay, yang ni adalah and file upload process. Okay, so kita capture ada satu lagi. Ini untuk kita simpan dalam database. Dalam server storage disk. Nanti kita lihat kat mana tu. Public. Okay, put ni maksudnya kita simpan masuk dalam server lah dengan menggunakan file name. So nama file ni akan merujuk kepada file name yang kita generate kat sini lah. Okay, put file name file. Okay, saya tak habis lagi. File get request attachment. Okay, kemudian kita akan buat store file to server, web server lah. Store image file to web server. Okay, then kita fetch file name to save to db. Okay, so file name okay. So nama file ni dia akan simpan dalam database dengan ambil daripada sinilah file name, daripada sini juga. Ini dia baru simpan dalam server. Maksudnya physical file image tu disimpan dalam server, web server. Tapi nama file kita akan simpan dalam database. Nama file saja tau, bukannya file tu. The actual physical file kita simpan dalam web server tau. Dan kita akan ada isu ni kalau kita tak masukkan use eliminate support packet storage dengan file. Kalau tak kita buat macam ni, dia akan keluar isu controllers storage not found. So just nak bagi warning dulu. So pastikan bahagian atas ni nanti add storage packet. So ini adalah satu kelas yang ada API untuk storage. So, use eliminate
support /support packets storage. Okay, dan satu lagi untuk file. Kat mana kita guna ni storage dengan file? Di dalam store tadi, store. Okay, kat sini. Mana ni? Ni storage dengan file. Boleh? So obviously boleh lah, sebab korang boleh pause je lah kan. Okay. So sebelum kita save, korang kena tahu sikit dulu apa itu file system for storage dalam config file systems.php. Sebab ini adalah information yang mana dia bagi tahu kat mana korang punya storage, physical storage untuk simpan file tadi. So yang ni aku tak cadangkan kau kacau, unless korang nak tambah subfolder dalam storage ni lah. So kita lihat dulu. Okay, then nanti kita akan create symbolic link. Okay, aku tunjuk kat mana dia punya ni, di dalam file file system, dalam file system, dalam config file system, config file system ni. Okay, dan korang akan nampak dia punya path dia lah. So basically kat sini storage path dia adalah app public, dan dia punya URL adalah storage env app URL/storage. So env app URL ni kau boleh nampak dalam file env. Aku rasa kau akan set up kat situ. Lepas tu nanti dia akan gunakan /storage ni sebagai pointer kepada korang punya app public. Okay, so aku tunjuk dulu app URL ni. App URL ni apa bendanya? App URL env file. Okay, env file. Okay, so aku cadangkan kau tukarlah ni daripada localhost kepada tengok apa yang korang guna sekarang ni. Ini adalah korang punya hostname sekarang ni lah. Dan nanti kalau korang pindah kepada actual server, dia hostname dia mungkin abc.com, something like that lah, abc.com. So ini adalah korang punya server sekarang, server name. Okay, so aku cadangkan korang tukar ni lah. Okay, Lara test. So nanti korang punya file dia akan store dalam lara7.test/storage. Nantilah, sebab dalam setting tu dia kata macam tu. Okay, and then mana tadi? Ni file system ni kan. So nampak tak kat mana dia simpan sebenarnya? So the actual physical storage yang dia point adalah ke app/public. app/public ni kat mana? Korang cari storage ni. Okay, app public. So nantinya, sekejap, korang punya file nanti bila dia upload, dia akan pergi kepada storage app public. Okay, dalam sinilah, dalam public ni. Cumanya cerita sikit. Cumanya nak cerita sikit, korang kena buat satu link dengan run PHP Artisan Storage Link. Link ni apa? Dia macam shortcut. Sebab bila kita ini mungkin antara features keselamatan dalam Laravel, bila kita upload satu file, bila user upload pada satu file, dia tak akan benarkan simpan dalam public folder ni ataupun public HTML. Dia tak mahu kita simpan dalam public HTML. So regulation kita dalam Laravel, regulation dia jangan simpan apa-apa yang user upload ke dalam public file. In fact, the actual file structure dalam Laravel apabila kita deploy ke server nanti adalah
apa-apa yang kita upload nanti dia akan masukkan di sebalik, okey, di sebalik root folder ataupun di sebalik public HTML. Kita tak nak upload masuk ke dalam HTML, public HTML. Kita nak gambar-gambar tu, image-image tu, file-file tu dimasukkan ke dalam satu folder di sebalik public HTML, di sebalik public HTML. So contoh macam ni, Lara FSCM ni, dia adalah satu folder yang simpan semua configuration, database configuration, korang punya controller, korang punya whatever things lah yang berkaitan dengan sistem Laravel korang masuk dalam sini. Yang ada dalam public HTML ni cuma dia punya file dalam public saja. Tapi macam mana kita nak link kepada data yang ataupun image ataupun file yang ada dalam di sebalik www root ni. So kita kena buat link lah. Okey, kita kena buat link. Itu yang disarankan. Itu asal usulnya lah. Korang faham ke tak faham, korang study balik lah. Aku nak explain lah panjang-panjang pun nanti drag video ni sampai 2 jam. Korang pun tak nak tengok kan. Okey, so sekarang ni nampak ni PHP Artisan storage link. So korang kena run yang ni PHP Artisan storage link. PHP Artisan storage link. Sebelum aku enter, aku nak tengok kat mana folder dia. Kita tengok sama-sama kat mana folder dia. Okey, di dalam D, aku punya D, dalam Aragon, dalam www. Lepas tu kita punya folder Lara 7 contohnya lah. Okey, aku zoom kejap. Okey, dan dia akan ada dalam public nanti. Dia akan ada dalam public nanti. So file storage nanti akan satu folder shortcut storage nanti akan appear dalam folder public. Tapi belum ada lagi sebab kita tak run lagi kita punya PHP Artisan storage link. Betul ke ni? PHP Artisan storage link. Okey, storage link. Okey, PHP Artisan storage link. So apa yang dia akan buat ni adalah dia akan create shortcut dalam folder public. See? Okey, nampak? Tadi tak ada, tapi sekarang dah ada. So actually sebenarnya yang ni akan point kepada mana? Dia setakat ni kosong lah. Sebab apa? Sebab yang ni storage ni sebenarnya dia akan point kepada Lara ni, dan dia akan pergi kepada storage app public. So dia akan masukkan kat sini nantilah. So that is the actual physical space yang kita akan simpan file yang kita upload. Okay, dia bukan dia akan simpan dalam sini lah. Lara 7 storage app. Okay, so apa yang kita buat lepas tu, kita dapat storage link, fine. Dan kita dah cerita pasal ni. Okay, ni adalah the actual physical storage. Dan kita akan display validation error. Okay, dia akan display validation error. Okay, tadi kita dah proses file, kita akan display dulu validation error. Validation error ni kat mana? Okay, kita buat dalam validation error ni, kita buat dalam create lah, obviously kan. Sebab create.php. So dalam create ni kita ada borang dia. So nanti kita akan appear kat atas lah. Ni punya validation error, dia akan appear lebih kurang macam ni kat atas ni. So bawah ni kan ada upload file kan. So atas ni nanti akan appear lah. Kalau in case kita tidak mengikuti syarat ataupun user tak ikut syarat-syarat ni lah, jenis-jenis file dan 2 meg punya feature, capacity file. So kita nak buat kat atas. Okay, aku copy je lah sebab dia kurang je. Nanti korang wujud kat mana? Insert new record. Okay, dia akan ada kat atas ni lah, insert new record. Header ni, header dia. Sebelum header boleh letak sebelum header no. Okay, selepas header lah, dalam body. Okay,
So kod dia lebih kurang macam tu. If errors any. Errors ni datang daripada mana? Daripada training controller yang atas ni. Mana errors aku ah? Alamak. Store function. Store ni divalidate ni. Request as file. Attachment. Ni errors ni daripada sini lah. Daripada sini. Errors ni datang dari sini. So macam mana dia konsep dia sama je macam kita buat session. Okay, if errors any. So kalau ada satu pun error, dia akan keluarkan kat sini dan dia gunakan for each. So maksudnya kalau ada lebih daripada satu error, so dia akan loop lah. Dia akan loop. Then ini kod dia boleh rujuk dalam GitHub kita, github.com/khairulnizam/lara7. Okay, ini kita cuba buat dia punya validation. Ini kita dah tambahkan. And then ini pun kita dah buat. Ni pun kita dah buat. Kita ulang. Ini pun kita dah ada. To create symbolic link. Symbolic link dah buat dah ni. Okay, kita dah buat symbolic link. Kita dah faham apa benda ni. Ni kita buat validation errors. Kita display dia punya errors ataupun validation errors. Okay. Dan pastikan rujuk semua kod dalam ni lah. Setiap kali tutorial video tutorial ni dah siap, kita akan boleh lihat dalam github.com/khairulnizam/lara7. So kita try run apa yang kita dah buat tadi. By right kita dah selesaikan. Okay, so kita masukkan satu title baru. Mana ada contoh Yalah Ionic lah, proper sikit lah. Ionic 101 description, learn Ionic from zero to hero. Okay, J. Carroll boleh release lah. Tukar. Okay, kita tukar gambar Ionic. Mana Ionic? Ionic tak buat lah. Flutter. Apa-apalah gambar. Okay, masuk situ. Submit record. Undefined constant title. Ni kat title kat 69. Ni ada error lah, biasalah error ni. Title 69. So korang boleh rujuk lah dalam B69 training controller. Training controller. Mana tadi title? Ni. Kita lupa nak letak. Tu. Okay. Continue. Okay. Ionic 101. Klik. Show. Alamak, gambar tak ada. Okay. Satu step yang kita terlupa. Sepatutnya kita buat gambar tadi. Okay, gambar tadi. Kita buat gambar tadi. Mana gambar tadi? Ni tengok. Mana kod. Saya terlupa satu ni. Ni. Yang ni saya terlupa lah. Sorry. Sepatutnya kita paparkan gambar ni kalau berjaya lah. So kita rujuk pada show. Yang ni pada show pada show. Okay, kalau berjaya kita akan showkan dia punya so kita akan masukkan trainer read only, dan kita akan masukkan juga kat sini file name. Ini just nak show je kan. Okay, file name dah ada.
Cuma macam mana kita nak buat paparan dia, macam mana kita nak buat paparan dia. Mana show ok, kita nak buat paparan dia. So nak buat paparan dia macam ni, copy kejap ya. Pergi kat show pada bahagian bawah sebelum button. ok, kita akan saya explain sikit. Nanti korang rujuklah dalam ni, dalam GitHub. So kalau katakan ini adalah untuk kita display. ok, let's say user tak masukkan gambar. ok, katakan data tu ni, kalau contoh kat sini data ni ada masuk gambar, tapi ada beberapa data yang mungkin sebelum ni mungkin tak masuk data kan. Ni file name dia tak ada kan. So macam mana kita nak treat yang ni, ok, kita boleh just abaikan lah, ataupun kita boleh bagi tahu bahawa gambar belum upload, contoh ni lah. ok, so kita boleh katakan gambar, kita buat satu message lah, image not available. ok, contoh macam tu lah, available. ok, contohnya lah. ok, image not available. Dan yang ni kita akan pergi kepada kalau file name adalah null, then dia akan mention image not available. Itu cara mudah lah. Korang bolehlah masukkan unavailable image ke variables, image unavailable punya image. Tapi yang ni dia akan pergi kepada /storage/file name env app url. So ini adalah URL kepada kita punya website Laravel, dan ada /storage. Ini kita dah set dalam env kan, app url. Tadi kita dah set dalam env app url. So kita refresh, memang tak ada lah, sebab ini memang gambar dia tak ada. Contoh ni yang kita dah upload gambar dia. Ni ada gambar dia. Tak ada. Macam mana? ok, ni kat mana tadi? Oh sorry, aduh, dalam D ni silap. Dalam D ni show blade.php. kita tengok file name. Tapi sebelum tu kita check sama ada kita upload tu berjaya ataupun tidak. ok, so let's say kita buat satu file baru, set record. Kita masukkan mana tu, description bla bla bla, trainer Carol. Kita choose satu gambar yang bukan image file. ok, kita choose satu gambar yang bukan image file. Contoh dia. ok, see, yang ni dia ada error. Maksudnya kalau kita masukkan bukan image file, dia ada error. Tapi kalau kita masukkan Flutter contoh dia,
trainer contoh choose file. Data. Okay, kita upload file contoh dia. Submit record. So kalau dia berjaya, should be okay lah. Kalau berjaya, dia should be okay. Should be okay. Kita lihat kat sini ada flutter. Tu berjaya dah. Okay, dia dah masuk dah. Kita boleh paparkan kat sini. Nanti korang boleh customize je lah. Ataupun contoh dia mana tadi, button. Okay, letaklah div kat sini. Kelas sama dengan float right. Okay, div. So kita akan nampak back kat sini. MSRC. Rajin korang buat BR je lah. Ataupun gambar tu korang buat div. Sorry. Okay. Korang dah ada macam tu. Okay, task kat sini. Image not available. Okay, image not available, memang gambar tu tak ada lah. Okay, kalau Ionic ni ada tak? Ada. Flutter ni ada tak? Ada. So nak tengok macam mana dia punya file, korang boleh rujuk kat sini. Public. See? Korang ada 2 file kat sini. Ada 2 file kat sini. Okay, zoom kejap. 2 file ni sudah dimasukkan, sudah di-upload di dalam store Laravel 7, storage, app, public. See, 2 file ni. Kalau korang tak puas hati, korang boleh upload satu lagi file yang baru, Laravel API, Laravel Advanced, description, upload image to server with file name start on DB trainer, cik hero juga. Dan kita akan choose satu file, Laravel, contoh PNG file. Okay, ni pasal kita dah buat pagination kan. Okay. See nama dia, file name dia, kemudian gambar dia. Okay, lepas tu kita lihat dalam ni ada. Alamak, lambat sikit. Ada. Ni ada tak? Okay, ada. Ya. Ni gambar untuk Flutter Ionic ke apa. Dan ni adalah gambar untuk Laravel Advanced 2020/04/06 2020/04/06 Laravel Advanced.png. Ni .png. Okay, maksudnya dah berjaya lah. Okay guys, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih kerana mendengar celoteh aku dekat sejam ni. Kuasa sejam lebih kot. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan subscribe YouTube channel FSM Quiz. Bye bye. Ciao.